A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insya-Allah kita sama-sama membuka majlis ilmu kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal, yang dikasihi hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam sesi pengajian kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan kisah-kisah nabi-nabi dan juga rasul-rasul daripada Al-Quran. Alhamdulillah, pada malam ni kita telah masuk kepada siri yang ketiga untuk sesi kita ni, dan insya-Allah sebagai panduan jugalah sebenarnya untuk berkenaan dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran ni, ada beberapa kitab lah, ada beberapa buku yang telah dikarang oleh ulama-ulama Islam yang khusus menceritakan benda ni. Jadi antaranya ialah kitab bernama Al-Mustafad. Al-Mustafad fi Qisasil Anbiya nama dia. Al-Mustafad fi Qisasil Anbiya yang ditulis oleh, yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Karim Zaidan. Yang keduanya Qisasul Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Al-Khalidi daripada Jordan. Jadi kedua-dua buku ni lah di antara benda yang saya menjadi rujukan jugalah dibaca. Tapi buku ni minta maaf lah dalam bahasa Arab. Jadi kedua-dua dalam bahasa Arab. 4 jilid ni, 4 jilid saja. Jadi maknanya banyak lah, maknanya kisah-kisah yang dikumpulkan. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan cuba masuk kepada kisah yang pertama, iaitu kisah Nabi Adam AS. Cuma sebelum daripada itu ada satu perkara lagi yang saya rasa perlu kongsikan, yang disebutkan oleh ulama-ulama ni juga, ialah tentang yang dipanggil sebagai masadir. Masadir maknanya sumber ataupun daripada mana kita boleh ambil sejarah nabi-nabi ni. Sebab sejarah nabi-nabi ni kita ni dah lama Islam kita ni dah lama dah. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah, sejak daripada 600 tahun dulu dah kita telah mendapat Islam, dan orang-orang sebelum daripada itu juga telah mendapat Islam yang lama lah, para sahabat dan sebagainya. Mereka dapat Islam daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ceritanya ialah selepas daripada sahabat ni masuk Islam, selepas daripada tabi'in masuk Islam, selepas daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, maka ramai sebenarnya orang-orang yang telah masuk Islam juga, yang mereka ni adalah berasal daripada padri-padri. Mereka ni sama ada padri Kristian lah, orang-orang Kristian yang masyhur kalau di tanah Mekah ni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rombongan yang paling besar sekali daripada Kristian yang masuk Islam adalah daripada Najran. Najran ni adalah satu tempat sekarang ni Najran ni ialah satu lembah yang besar sebenarnya. Dia terletak di antara negeri Saudi dengan negeri Yaman. Tengah-tengah tu. Insya-Allah orang sekarang boleh tengok Kita dulu tak boleh tengok. Jadi sekarang dia boleh tengok dalam Google. Pergi dalam Google, boleh tengok nama dia Najran. Najran ni satu tempat yang cantik lah saya rasa Sebab apa? Ada gangguan sekejap. Ada buah kuning sampai. Tak ada pokok, dia tiba-tiba gugur. Jadi dia Najran ni ialah satu tempat yang terletak di antara Arab Saudi dengan Yaman, bawah tu, tengah-tengah tu. Kalau sekarang ni memang tengah-tengah betul-betul. Tengah sempadan. Jadi sikit bawah tu masuk negeri Yaman lah. Jadi bawah tu kawasan tu subur, dan tempat tu sejak daripada zaman Nabi dulu adalah menjadi penempatan manusia. Tu. Kemudian tu yang hebatnya situ tu ialah kawasan tu saja tanah Arab ni yang Kristian. Tu Najran tu. Jadi masyhurlah cerita Najran ni. Dalam Quran, dan dikatakan juga bahawa kisah Ashabul Ukhdud tu.
berlaku di kawasan tu. Ashabul Ukhdud Ashabul Ukhdud ni ialah orang-orang yang yang dibunuh beramai-ramai tu. Di dalam di dalam parit-parit, dia kata Ashabul Ukhdud. Ada cerita dalam Al-Buruj, surah Al-Buruj. Jadi dikatakan kawasan tu. Jadi kawasan tu mereka ni Kristian. Bagaimana mereka ni boleh jadi Kristian? Kerana ada seorang yang telah pergi berdakwah. Dia ni berasal daripada Ethiopia, daripada Afrika. Jadi dia datang ke kawasan tu, kemudian dia berdakwah dengan sabarnya dengan berdakwah daripada orang kawasan tu yang asalnya beragama pagan. Pagan ni maknanya agama musyrik lah, semua berhala dan macam-macam tu. Tiba-tiba kawasan tu telah berubah menjadi Kristian. Jadi itulah satu-satunya kawasan Kristian yang besar di tanah Arab semasa zaman Nabi SAW. Kemudian selepas daripada Nabi ni dah pindah ke Madinah, Islam dah tersebar dah ke satu tanah Arab ni. Jadi ada satu rombongan daripada Najran ni, padri-padri mereka ni telah pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dan kemudian banyak cerita tentang orang-orang Kristian tu, perdebatan dan sebagainya dalam Quran tu yang menyebut tentang agama Kristian ialah sebenarnya adalah orang Najran tu. Jadi orang Najran ni selepas daripada mereka ni berdebat dengan Nabi, bercerita banyak semua, akhirnya mereka ni masuk Islam. Alhamdulillah. Selepas mereka masuk Islam, mereka pun baliklah semula ke tempat mereka. Satu masalah timbul sini. Masalah dia apa? Iaitu orang-orang Kristian ni dan juga orang Yahudi satu lagi orang Kristian ni, satu lagi orang Yahudi. Yahudi ni ialah orang-orang yang berada di Madinah lah di Madinah. Di zaman Nabi SAW, bila Nabi pindah ke Madinah, ada tiga Yahudi, Qainuqa, An-Nadir dan juga Bani Quraizah. Tiga bani ni, mereka ni berada di Madinah. Sebahagian daripada mereka telah masuk Islam. Sebahagian daripada mereka, taklah ramai tapi ada yang masuk Islam. Antara ketua dia ialah Abdullah bin Salam, nama dia Abdullah bin Salam. Jadi dia ni masuk Islam, baiklah Islam dia. Cuma satu perkara timbul dalam ni. Bila Nabi SAW, Nabi kita dah wafat, Quran dah tak turun lagi dah habis dah. Orang-orang Kristian ni dan juga orang-orang Yahudi ni yang bekas mereka ni, daripada agama mereka ni banyak tahu tentang cerita-cerita. Cerita apa? Cerita tentang Nabi Isa, cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Nabi Daud, cerita tentang Nabi Sulaiman, cerita tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, semua Nabi ni mereka tahu. Mereka masuk Islam. Jadi bila mereka ni tahu, mereka masuk Islam, dan Islam lepas tu Nabi dah tak ada, jadi mereka mula start cerita. Cerita apa ni? Bercerita kepada anak-anak orang Islam ni tentang cerita-cerita begini. Dia kata dulu macam ni, kami dengar cerita macam ni, kami dengar macam ni, Nabi Daud macam ni, Nabi Sulaiman macam ni, Nabi macam-macam lah cerita. Jadi cerita-cerita tu bila sampai kepada orang Islam, akhirnya dia menjadi macam menjadi apa nak kata, menjadi ya Allah, menjadi inilah maknanya jadi pertuturan bersambung sampailah kepada zaman kita sekarang pun sampai lagi cerita-cerita tu. Jadi cerita-cerita macam tu nama dia apa? Israiliyat nama dia. Nama dia Israiliyat. Jadi Israiliyat ni ialah kerana orang-orang Kristian dan juga orang Yahudi ni, mereka ni adalah Bani Israel. Mereka ni Bani Israel. Terutama orang Yahudi. Sebab tabiat agama Yahudi ni, dia ni agama bukan agama dakwah dia ni. Dia ni agama untuk kita sahaja. Itu. Maknanya orang tu nak jadi Yahudi, dia mesti keturunan Yahudi. Itu Yahudi punya masalah tu. Yang Kristian ni dia berlainan sikit. Kristian ini dia ni menyebar. Dia nak menyebar sehingga sampai sekarang lagi dia sibuk nak menyebar kan agama Kristian dia ni. Nasib baiklah kita di sini tak ada kan. Tapi di negeri-negeri sebelah sana ke sebelah sini habis dia menyebar ni kan. Dia menyebar agama Kristian dia ni. Termasuklah sebenarnya bukan negeri kita saja, negeri Arab pun banyak yang jadi Kristian, banyak orang yang terpengaruh dengan Kristian. Zaman di Mesir dan sebagainya. Jadi dia dua tu lah. Jadi kedua-dua ni ialah mereka ni membawa cerita tadi. Cerita tu nama dia Israiliyat. Perkara ni sebenarnya berlaku sejak daripada zaman Nabi kita lagi. Zaman Nabi Muhammad kita ni dah berlaku dah. Iaitu apa? Cerita ni mula-mula masuk sikit-sikit ni. Jadi sebab itulah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Nabi kata kan, wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi kata, cerita. Bukan cerita nak marah ni, cerita betul lah. Ceritalah. Nak cerita tak apa, silakan. Tentang apa? Wa hadithu an bani Israil. Kamu nak cerita tentang apa-apa yang kamu dapat daripada Bani Israel, silakan. Cuma satu. Satu dia apa? Jangan percaya, maknanya 100% percaya kecuali benda
Betul-betul ada dalam Quran dan juga dalam hadis. Gitu. Maknanya nak cerita tak apa. Tahu sajalah. Jadi maknanya ni tak boleh jadi akidah lah gitu. Cuma Nabi kata, "Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berbohong pada aku? Berbohong apa tu? Maksud dia, aku tak cerita tapi dia kata aku cerita. Aku tak kata cerita ni. Siapa kata Nabi Adam macam ni? Tak ada pun, aku tak cakap pun. Jadi siapa yang berbohong kepada aku, maka sedialah tempat dia dalam neraka. Hadis tu mutawatir. Mutawatir hadis tu paling tinggi lah, tahap paling tinggi sekali lah dalam hadis-hadis. Nama dia hadis mutawatir. Jadi itulah yang itu dikatakan sumber sumber. Jadi bagi kita orang Islam ni ialah sumber kita yang kita yang patutnya kita ambil nombor satu ialah Quran dah. Jadi sebab kisah Nabi-Nabi ni dah lama sangat dah. Dah lama dah. Tahun berapa? Tahun dinosaur, tak tahulah. Zaman dinosaur ke zaman apa kan tak? Manusia sekarang ni kalau nak tahu cerita lama-lama, dia hanya berpandukan kepada tulisan tak biasanya. Tulisan ataupun gambar yang ada pada dinding lama-lama. Dia katalah Borobudur ni berapa ribu tahun, dia kata. Borobudur. Dekat apa ni? Dekat Yogyakarta, Indonesia. Kalau dia pergi pula sana berapa tahun kata. Di tempat saya tu ada satu nama dia Batu Bersurat. Batu Bersurat Terengganu. Tu. Batu Bersurat Terengganu. Orang jumpa tu. Dulu batu tu jadi tempat alas kaki, orang basuh kaki nak naik dalam surau. Batu tu. Ada seorang ni datang, dia tengok, batu ni kata, macam ada benda pada batu ni. Dia tengok, tak tempat orang pijak. Jadi mana orang pijak basuh kaki naik surau. Ni zaman tahun 1900 awal-awal dulu. Dekat 100 tahun saya tu, 100 tahun dah. Jadi dia tengok batu tu, dia pun angkat batu tu. Dia angkat batu, di lomor kapur, bila lomor kapur tu keluar tulisan situ. Gitu. Jadi akhir itulah yang jadi sekarang ni Batu Bersurat Terengganu. Daripada Batu Bersurat Terengganu tu sekarang batu tu ada lagi lah disimpan dalam museum di negeri Terengganu. Jadi ni bukan nak kempen untuk melawat Terengganu. Nantilah kan. Tapi ada batu tu sampai sekarang ni. Batu tu 4 persegi. Semua ada tulisan. Dan salah satu daripada tulisan tu dia sebutkan tarikh di mana batu tu ditulis. Batu tu cerita tentang hukuman Islam. Kalau orang berzina kena macam ni, kalau orang ni kena macam ni. Macam sebiji lah gitu. Jadi disebutkan tarikh kat situ. Tarikh batu tu bila. Jadi orang pun buatlah. Jadi ada batu, ada tulisan, orang tahu tarikh. Dan kalau tak tahu, ada satu kubur ada satu nesan yang dijumpai dekat dengan ripas tu kan. Bawah ripas tu ada kubur situ kan. Ada satu kubur, ada satu nesan. Nesan tu tulisan Cina tak. Tapi bila diterjemahkan nama dia tu nama orang macam orang Islam tak. Gitulah, tapi tak tahu berapa tahun. Jadi semua pakai agak lah, ni agak tahun ni berapa tahun. Jadi masalahnya ahli sejarah ni bila dia buat satu-satu benda, dia nak refer tu dia pakai, tak tahulah saya pakai apa, adalah cara-cara dia tu, tapi tak tepat. Betul ke tak betul? Agak-agak. Tapi dalam Islam ni, dalam kita ni, yang dalam Quran itu pasti macam mana? Nabi Nuh ni berapa tahun dia ni berdakwah kepada kaum dia? 950. Siapa yang kata? Dalam Quran sebut illa khamsina ama, dia kata 1000 kecuali 50. Maknanya 1950. Bukan umur dia 950 tu. Dia berdakwah kepada kaum dia. Maknanya bersungguhnya dia, bekerja sungguh-sungguh sampai semangat. Tu cerita tu, number tu memang ada dalam Quran. Jadi kita bila ada dalam Quran, kita ambil perkara tu, kita jadikan sebagai sandaran. Itulah maknanya. Tu nombor satu lah. Yang kedua yang akan kita go through lah ni insya-Allah lalui ni dalam perbincangan kita ni, dalam cerita kita ni ialah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam dalam ayat Quran akan adalah biasanya kitab tafsir nama dia, kitab tafsir. Jadi ulama kita bila dia nak tengok ni ayat Quran, kadang-kadang ni makna apa? Kadang-kadang ni setengah-setengah perkataan dalam Quran ni pun ada kadang-kadang ragu-ragu, kita tak tahu makna apa. Bukan kita saja, kita of course lah kan, kita ni orang Melayu kan. Tapi kalau orang Arab pun, Saidina Umar pun kadang-kadang tak tahu kadang-kadang. Pernah berlaku Saidina Umar kan. Dia baca ayat Quran tapi dia kata makna apa lah? Apa dia ayat dia? Wa fakihatan wa abba, dia kata. Wa fakihatan wa abba. Jadi Umar ni orang pakar bahasa Arab, orang hebat kan, hidup bersama Nabi. Dia pun tak tahu abba tu apa lah. Ada juga perkataan-perkataan yang mana tak jelas bagi Saidina Umar. Lalu datanglah seorang badui.
Orang Badui kata Abba ni dalam bahasa Arabnya yang kami guna maksudnya gini gini gini. Oh gitu kata Saidina Umar. Jadi fahamlah Saidina Umar daripada orang Arab Badui tadi tu. Orang Badui itu sebabnya tu tinggal di kampung. Jadi istimewanya orang Badui zaman dulu tu ialah bukan sebab dia ni kampung tu dia lebih dari segi bahasa orang kampung lebih hebat lagi daripada orang bandar. Itu zaman dulu. Sebab orang kampung ni bahasa dia dipanggil tidak tercemar tak rosak bahasa dia tu asli gitu. Bukan orang asli, bahasa dia tu asli. Jadi kalau nak pandai kena pergi tinggal bersama dengan orang-orang Badui. Termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masa dia muda tinggal bersama dengan Halimah As-Sa'diyah. Itu Halimah As-Sa'diyah. Sa'diyah tu ialah satu bani yang tinggal di padang pasir dekat dengan Hudaybiyah sekarang ni. Dia kalau kita pergi Ja'ranah tau kita pergi kat Ja'ranah tu, dia ada satu situ tu, dia ada kampung situ nama dia Kampung Bani Sa'ad. Situ. Bani Sa'ad duduk situ. Jadi Halimah dulu tinggal situ. Jadi Nabi SAW daripada umur dia kecil sampai kepada umur 95 tahun dia tinggal situ sebab belajar bahasa Arab. Jadi pandai bahasa Arab tu dia sampai menyusu udara bersih dan macam-macam lagi lah. Jadi kita ni ialah nak faham Quran tu mesti tengok kepada ahli tafsir yang muktabar lah, insyaAllah yang muktabar yang boleh diterima insyaAllah. Jadi dalam tafsir ni dia akan bawa tafsir ni ada dua jenis. Tafsir ada dua jenis. Yang pertama nama dia tafsir bil ma'thur makna dia. Yang kedua nama dia tafsir bil aqli nama dia. Bil aqli ni maknanya tafsir yang menggunakan bahasa dan sebagainya. Tak salah, dua-dua tak salah. Tapi yang paling bagus sekali ialah nama tafsir bil ma'thur. Ma'thur ni makna apa? Ayat Quran dia tafsir dengan Quran juga. Gitu. Ayat Quran tafsir dengan Quran juga. Ataupun kalau tak ada Quran dia ambil hadis jadi tafsir kepada ayat tu. Gitu. Jadi kadang-kadang kita nak faham satu ayat ni, ayat dalam Quran, dia tengok tempat lain rupanya ada explanation kepada ayat tu. Gitu Macam kita bacalah contohnya. Ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Kita baca Al-Fatihah Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, dan bukan jalan orang-orang yang maghdub, orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, dolim. Siapa orang-orang yang dapat nikmat tu? Itu orang yang dapat nikmat tu siapa? Rupanya ada tempat lain Allah Ta'ala ceritakan, iaitu minasyuhada was-siddiqin was-solihin. Semua tu adalah ada sebab tu. Jadi makna tu nama apa? Tafsir ayat dengan ayat. Dalam Quran ini bila kita nak baca kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini, dia akan ada, tak boleh pakai satu tempat saja. Jadi dia kena tengok banyak tempat. Jadi sebab itulah ulama-ulama ni yang kumpul Qisasul Anbiya dalam Quran ni, dia akan kumpul kisah Nabi Adam, dia letak setempat, dia kutip semua ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Adam ni, letak satu tempat. Itulah yang ulama telah buat lah, yang kita nak cuba lalui, nak cuba tengok insya-Allah dalam siri-siri kita ni yang entah berapa lama tak habis, wallahu a'lam bissawab lah. Harap-harapnya 100 habis kot, 100 insya-Allah. 100 siri insya-Allah. Sebab 4 jilid muka surat ni, baru kita ni baru berapa muka surat ni, wallahu a'lam bissawab insya-Allah. Jadi kita tengok ialah hadis melalui yang pertama ialah Quran dengan Quran. Quran dengan Quran. Yang keduanya, contoh saya sebut contoh satu lah. Kejadian Nabi Adam. Nabi Adam ni dijadikan daripada apa? Setengah ayat dalam Quran dia kata Nabi Adam ni diciptakan daripada turab. Manusia ni daripada turab. Turab ni tanah lah kita terjemahkan. Tapi kadang-kadang disebut daripada min solsol, dia kata. Ada dalam Quran gitu. Min solsol, min hama'im masnun. Solsol ni ialah tanah liat tu. Tanah liat maknanya bukan tanah biasa, bukan pasir biasa tu. Kalau pasir biasa tu dipanggil rumal, yang tepi pantai tu, yang ceru tu kita. Tapi ada pula ni nama dia solsol. Solsol ni tanah liat, lepas tu yang dibentuk gitu. Kadang-kadang pula daripada lain pula dia ada beberapa tempat dalam Quran ni dia kata Nabi Adam sekali macam ni, sekali macam ni. Jadi sebenarnya macam mana sebenarnya? Jadikan daripada apa sebenarnya manusia ni, Adam ni? Itulah kita cerita tu. Itu akan diterangkanlah insya-Allah kita bersama-sama lah. Itu baru trailer insya-Allah. Tak masuk lagi cerita pasal ni. Jadi tu yang pertama apa? Iaitu kita tafsirkan Quran, nak faham satu ayat Quran kena tengok ayat di tempat yang lain. Ini masalah kita lah, iaitu sebab kita ni tak hafal Quran tak Dan kalau kita hafal Quran pula kadang-kadang kita tak boleh nak link, orang panggil link, mengeling.
link sini, link. Macam internet kan, sedap lah, tekan. Dia pergi sini. Tentang Nabi Adam ni, kata penciptaan Nabi Adam ni. Jadi Al-Quran ni kalau ada link macam tu bagus lah. Kita boleh faham. Jadi ulama-ulama telah buat, masya-Allah kan. Ulama yang hafal Quran ni dia boleh tu. Dia boleh semua kisah Nabi Adam dia boleh ingat, semua tahu. Gitulah ni. Yang keduanya ialah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih lah. Jadi kadang-kadang Nabi ni bercerita tentang kisah-kisah Nabi Nuh dulu macam ni, Nabi Nuh ni contoh kata. Contohnya ialah Nabi Yunus ni di mana? Nabi Yunus ni di mana sebenarnya? Kalau ikutnya dalam Quran ni tak sebut di mana. Tapi tiba-tiba dalam hadis Nabi, ada hadisnya, Nabi SAW sekali itu Nabi kita telah pergi ke Taif. Taif. Jadi Taif tu saya tak pergi lagi Taif. Orang pergi, saya tak pergi. Demam hari tu nak pergi, demam. Tak pergi. Jadi sekarang tak boleh pergi langsung lah, Mekah pun tak boleh pergi juga. Jadi Taif tu dia lebih kurang, jarak dia ialah lebih kurang itulah kata 60 km gitu 60-70 km gitu. Tengok jalan dia. Jadi Taif ni tinggilah tempat dia tu. Nabi SAW selama 10 tahun dakwah Nabi ni, Nabi tak keluar. Nabi duduk je di Mekah tu. Maknanya berdakwah orang Mekah. Kalau kita ni macam duduk sini lah, tak pergi ke Tutong, tak berdakwah ke Tutong, duduk dakwah sini, sengkurung. Sampailah kepada 10 tahun yang ke-10, dah orang Mekah ni dah jahat sangat lah kita kata. Boykot lah, macam-macam buat ke Nabi kita ni. Sampailah yang pertama sekali Khadijah meninggal dah. Yang kedua Abu Talib pula meninggal. Dah dua-dua meninggal, dah macam Nabi pun naik pergi ke Taif. Naiklah kita kata sebab dia bukit tinggi dia. Naik duduk sana, Nabi SAW kena lontar batu Duduk 3 hari, lepas tu kena lontar batu. Nabi pun lari masuk kepada satu taman. Taman ni bukan taman bunga, tapi maksud taman tu ialah ladang, gitu. Ladang kurma. Bukan ladang kurma, minta maaf. Ladang inap. Inap ni apa? Anggur. Minta maaf. Saya sebut inap pula. Anggur. Jadi masuk ke dalam anggur. Masuk situ, tiba-tiba datanglah seorang hamba. Hamba tu nama dia Adas. Adas ni hamba kepada Ibnu Rabi'ah. Ibnu Rabi'ah tuan owner kepada kebun tu. Jadi tuan dia tu kesian kepada Nabi ni. Dia tengok Nabi ni dah berdarah-darah ni duduk bersandar di tepi pokok anggur tadi tu. Jadi dia letakkan anggur, beri anggur kepada Adas tadi, hamba tadi tu, supaya pergi bawa kepada orang tu. Dia tak kenal orang tu siapa, tapi tolong berilah kesian kat dia tu. Orang tu dah berdarah-darah ni, letakkan buah anggur dalam bekas pergi. Nabi SAW pergi tu, dia kata beri kepada saya. Dia pun ambil buah anggur tu. Nabi nak makan, baca bismillah. Jadi start daripada situlah timbul cerita tu. Macam mana kamu boleh baca bismillah ni? Macam ni. Rupa-rupanya hamba tu yang bernama Adas tu, dia adalah Kristian. Jadi Nabi tanya dia, awak ni daripada mana? Adas kata, aku daripada Ninawi. Dia kata, Ninawi tu di mana? Nabi tahu Oh, Ninawi. Ni setengah kita pun tak tahu tak Ninawi di mana tak. Ninawi ni maknanya daripada kisah tu hebatnya Nabi. Geografi yang tahu ni. Ceritanya geografi. Ninawi di mana? Ninawi tu sekarang tempat dia Ninawi lah, tempat dia di utara negeri Iraq. Jadi Ninawi. Nabi kata, awak daripada Ninawi, tempat saudaraku Yunus. Nabi dah tahu dah maknanya tempat saudaraku Yunus. Artinya apa? Nabi Yunus tu berada di Ninawi dulu, berasal daripada Ninawi. Adas kata, iyalah. Dia kata, memang betul tempat Nabi Yunus. Adas ni tanya, awak tuan ni siapa? Dia kata, apa hubungan dengan Yunus? Nabi kata, Yunus tu adalah Rasul, aku pun adalah Rasul. Masa itulah dia pun mengucap 2 kalimah syahadat tu. Jadi mudah nak cerita. Saya nak cerita poin dia sini ialah apa? Daripada kisah ni, maka ulama buat kesimpulan apa? Nabi Yunus tu di mana? Nabi Yunus ialah di Ninawi. Gitulah. Sekarang ni bahasa Inggeris dia nama dia Niweweh, dia tulis situ.
Dalam bahasa Google bahasa Google pula. Betul kan? Dia tulis ni wewe Niveveh. Maksud saya kalau tak salah je macam itulah. Tempat itulah tempat Nabi Yunus. Menurut apa? Menurut hadis. Jadi maknanya sekarang kita ada ayat Quran, kemudian kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan setengah-setengah nabi-nabi ni macam mana begitulah. Itu makna sumber yang kedua lah. Jadi sekarang ni kita ada tiga lah. Kita ada tiga sumber daripada ni tentang hadis-hadis Nabi ni. Yang pertama ialah daripada Quran, yang kedua ialah daripada hadis-hadis yang sahih, dan yang ketiga daripada Israiliyat. Jadi Quran ni kita mesti terimalah, hadis pun kita terimalah. Yang ketiga ni Israiliyat ni nak dengar boleh, nak terima tak boleh, tak wajib terima. Jadi contohnya adalah macam contoh ni kita akan tengok kan. Kita go through nanti insya-Allah kita akan tengoklah ni. Itu lebih kuranglah yang saya boleh sentuhlah tentang apa ni, tentang sumber. Jadi insya-Allah kita akan masuklah, nak masuklah tinggal 5 minit, tinggal 8 minit lagi insya-Allah, 8 minit. Tak apa, kita terus insya-Allah. Kita akan masuk insya-Allah kepada cerita kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam ni dalam Quran adalah kisah yang antara yang terbanyak cerita. Mula-mula kita baca Al-Baqarah ni, mula-mula tak ada lagi lah. Al-Fatihah tak adalah atau Al-Fatihah. Kemudian kita masuk Al-Baqarah. Masuk Al-Baqarah, cerita mula-mula sekali dalam Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20 ni cerita tentang manusia terbagi pada 3 tak ya. Makna start tu, kalau maknanya kita ni orang Islam yang belajar Quran, mula-mula kita ni diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa manusia ada 3 jenis. Ketahuilah kamu wahai semua orang Islam bahawa manusia ada 3 jenis. Nombor 1 orang beriman. Yang kedua orang kafir. Yang ketiga orang munafik. Maknanya starting tu dah start 3. Jadi kita ni pemikiran kita, pemahaman kita, iaitu kita di-mindsetkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa manusia ada 3 jenis. Yang paling besar sekali, yang paling panjang sekali dalam 20 ayat tu ialah Allah Taala cerita tentang orang munafik. Orang munafik. Lepas daripada tu habis semua cerita, mulalah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah nabi-nabi. Kisah apa? Kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi apa yang Allah Taala cerita dalam surah Al-Baqarah tu, ya iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terus masuk cerita pasal dan ingatlah ketika Tuhan kamu berkata kepada malaikat, aku nak ciptakan di atas bumi ini khalifah. Jadi disebutlah ni. Jadi kita ni bukan baca tafsir lah insya-Allah. Kita ambil pik-pik lah cerita-cerita kata. Tapi yang cantik sinilah maknanya ulama kata Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi Adam, dia tak beritahu aku nak ciptakan manusia, aku nak ciptakan makhluk. Bukan aku nak ciptakan seorang bernama Adam, tapi dia beritahu aku nak ciptakan khalifah. Jadi bila disebut khalifah ni macam kita lah, kita kata, kalau kita kata gini kan, oh inilah saya, kita kata apa, kerajaan Brunei kan, yang ke bawah Duli nak hantar seorang duta, kata duta ke mana, duta ke Filipina lah kata, contohnya duta ke Filipina. Jadi bila Allah dia akan beritahu apa, bukanlah kerajaan beritahu kepada kerajaan Filipina tu, kami nak hantar seorang bernama Awang bin apalah tahu. Contohlah contoh. Dia tak sebut nama tau, dia sebut jawatan tu, nak hantar seorang duta. Nama tu dia boleh bertukar siapa-siapa kan. Bukan gitu. Sekarang ni mungkin lepas 2 tahun orang lain pula lah. Lepas 2 tahun orang lain pula, tapi jawatan dia tu lah duta. Apa kerja duta? Kerja adalah kerja-kerja dia. Spek-spek dia kan, job dia tu cerita. 1 2 3 ni kerja duta. Duta tu kerja macam ni. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada malaikat, aku nak jadikan atas bumi ni khalifah. Jadi artinya jawatan dia tu, kerja manusia tu ialah khalifah. Bukan Adam saja, tapi seluruh anak-anak dia tu adalah kerjanya adalah khalifah. Itu nombor 1. Lepas daripada itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala pun sebutlah, Allah Taala pun buatlah Nabi Adam alaihissalam tu. Cerita dia panjang sebagaimana diceritakan dalam Qurtubi. Dalam Qurtubi ni, dalam tafsir Qurtubi. Tafsir Qurtubi ni besar jugalah kan. Ada terjemahan saya rasa, tapi Indonesia. Tapi 20 dia, 20 jilid. Itu lagi demam tu kan. 20. Ada besar tu lebih kurang. Tafsir nama dia Qurtubi. Masyhur lah tu kan. Qurtubi ni cerita sikitlah Qurtubi pula ni. Qurtubi ni adalah seorang ulama daripada Spanyol. Ada Spanyol.
Qurtubi tu ialah Cordoba, gitu. Cordoba tu dalam sebutan Cordoba. Dulu Cordoba sebut. Cordoba, orang yang lahir di situ nama dia Qurtubi. Makna kira dia orang putih lah ni dia. Dia kalau ikut sekarang lah ni, orang putih, orang Spanyol. Masa zaman tu sebab Spanyol ni 700 tahun berada di bawah Islam. 700. Bukan sekejap tu. Jadi sebab itulah di Spanyol ni lah ramai orang ulama-ulama lahir. Ibnu Arabi lah, lepas tu pakar-pakar hok buat kapal terbang mula-mula sekali tu. Ibnu Nafis nama dia. Ibnu Nafis tu yang buat kapal terbang. Ni zaman tak ada lagi Leonardo da Vinci, tak ada lagi ni cerita ni. Ni cerita zaman Spanyol, dia dah buat kapal terbang masa tu. Dia buat kapal terbang tu bukanlah kapal terbang ada enjin dak, tapi dia buatlah yang guna untuk terbang tu. Lepas tu dia jatuh, lepas tu dia patah. Kapal terbang dia jatuh. Berjalan sekejap ni. Jadi cerita tu hebatlah dulu orang Spanyol ni. Antaranya lahirlah ulama-ulama tafsir yang ramai, antaranya Qurtubi. Dalam Qurtubi ni dia sebut macam mana? Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan manusia. Bila Allah Taala nak jadikan manusia, Allah Taala telah menyuruh malaikat untuk pergi mengambil tanah daripada bumi. Jadi makna tu tempat lain lah situ bukan bumi tu, juga pergi ambil tanah daripada bumi. Jadi bila malaikat ni nak pergi ambil tanah ke bumi, ni cerita bukan dalam Quran ni tapi cerita dan disebutkan oleh tafsir Qurtubi. Dia pergi ambil, nak pergi tu malaikat pergi ambil di bumi, tiba-tiba bumi tu menangis. Bumi menangis. Sebab apa dia kata? Sebab bumi kata Allah Ta'ala telah jadikan langit dan bumi. Dua, langit bumi. Tiba-tiba kau nak ambil aku. Nanti jadi tak betul lah. Tak betul. Dia kata sengit lah. Apa cakap apa sengit? Maknanya kalau ikut sekilo bila ambil aku sikit ni jadi kuranglah aku. Mana boleh kan? Gitulah. Kata siapa? Katanya bumi. Dia menangis. Malaikat ni tak jadi ambil, pergi balik kepada Allah. Pergi ambil Allah. Allah tanya mananya? Allah Taala tahu, tapi tanya malaikat tu, mana je tanah? Tanah mana? Dia kata, masa aku nak ambil tanah tu menangis. Dia pun jadi dia tolaklah. Allah Taala panggil malaikat lain lagi. Macam itulah dia kata, sampai sekali, dua kali, tiga kali sampai kepada malaikat Israel. Israel. Sampai malaikat Israel. Ni cerita tak wajib percaya saya kata. Ni cerita daripada Qurtubi. Saya sebut ni kan. Nak cerita ni. Memang cerita ni seronok ni kan. Seronok, best juga cerita ni. Tapi cerita tu dalam tafsir dalam tafsir Qurtubi, bukan dalam Quran. Jadi dia pun Israel pun pergi ambil, dia buat balik tanah. Dia ambil daripada 7 tempat. Dia saya ambil tanah merah, tanah hitam, tanah macam-macam tanah lah. Sebab tu dia kata manusia tu diciptakan daripada tanah dari pelbagai tempat, lalu lahirlah pelbagai color. Ada merah macam kita, orang panggil benda sawah matang. Sawah matang. Saya tanya budak-budak sawah tu apa, tak tahu dia. Sawah tu maknanya ciku. Jadi tak tahu ciku, buah ciku, coklat lah muka kita ni, coklat sikit lah. Ada orang putih, ada orang putih kuning-kuning macam China kata, ada orang hitam sikit, gelap sikit daripada Afrika, macam-macam. Jadi semua tu sebab tanah tu dia berbeza. Jadi malaikat pun tanyalah, Allah Taala tanya malaikat tu. Allah Taala tahu. Bumi tak menangis ke? Nangis, dia kata. Bumi menangis masa aku nak ambil dia. Habis tu kenapa kau ambil juga? Tak kira, dia kata. Oleh kerana dia kata demi kebesaran kau. Arahan kau lebih penting daripada menangisnya bumi tu. Biarlah dia menangis, yang penting kau suruh aku mesti tunaikan. Gitu jawapan dia. Jadi Allah Taala dalam Qurtubi kata, oleh tu daripada situ maka Allah Taala telah melantik Israel ni jadi pengambil nyawa. Sebab apa? Dia tak kira. Cukup time dia, dia duduk mengintai tu. Duduk mengintai, datang rumah kan, dia kata kan, setiap hari dia akan datang mengintai. Mengintai apa? Rumah kita. Masuk, tengok tak cukup time lagi. Tak cukup lagi ni, tak apa, dia balik dulu. Dia keluar dulu, tak apa, rumah ni okey. Dia dan tentera dia lah kan, dan malaikat-malaikat yang nama apa? Mencabut nyawa. Lepas tu dia dah cukup time, dia ambil je, tak kira lah ICU ke, di jalan raya ke, demam ke, tak demam ke, atas katil ke, dalam bilik air ke, dia cabut je. Dah kalau orang menangis, isteri menangis ke, mak menangis ke, anak menangis ke, ayah menangis ke, tak kira. Menangis tak menangis tak kira. Yang penting saat tiba aku akan ambil nyawa. Tu lah ulama Qurtubi sebut dalam buku dia. Itu cerita pasal tanah lah. Jadi yang dia nak sebut situ ialah dijadikan manusia ini daripada tanah, daripada pelbagai tempat. Tanah macam-macam. Sebab itulah lahirnya bentuk manusia pada hari ini tu macam-macam. Tu
habis masa lah kat saya ni. Nah, tu cerita pasal apa ni kejadian ni. Selepas daripada tu masuk pula kepada wa izkurna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ya. Jadi ketika Allah Taala berkata kepada malaikat semua usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka semua pun sujud kecuali iblis. Untuk cerita tu insya-Allah kita akan sambung akan datang lah insya-Allah. Cerita pasal apa? Tentang sujud. Jadi adalah iblis tak sujud, kenapa tak sujud, macam mana cerita tu insya-Allah akan bersambung lah insya-Allah. Setakat tu sajalah insya-Allah pada malam ni. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita dapat insya-Allah, moga-moga Allah Taala akan manfaatkan apa yang kita dapat insya-Allah, dan moga-moga akan menjadi amal soleh kita insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi